Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam. Okey, jadi pada hari ini kita masih dekat dalam bab yang sama, iaitu bab 1. Tema 1.2 iaitu bab masa yang anda. Masa minggu lepas kita dah belajar mengenai apa? Alat-alat Ya, alat-alat aman. Jadi pada hari ini cikgu nak ajar kamu mengenai simbol bahan berbahaya di dalam makmal. Okey? Simbol-simbol ni kamu boleh tengok dekat atas botol bahan kimia. Simbol-simbol amaran ni. Ada 6 simbol-simbol amaran. Yang pertama bahan merensa, yang kedua bahan radioaktif, bahan menghakis, bahan beracun dan juga bahan mudah meletup. Ada lagi satu bahan mudah terbakar. Sekejap lagi cikgu akan beri kamu gambar yang timbul untuk kamu kenal bagaimana bentuk bagi simbol-simbol amaran tersebut. Okey. Okey? Okey. Okey, baik. Ini gambar rajah yang pertama. Okey? Ini bahan merensa. Cuba kamu pegang bahan dia, bentuk dia macam mana. Okey, bahan ni, bahan kimia yang merensa, dia sebenarnya boleh menghasilkan wap atau wasap yang dapat memedihkan mata, hidung dan tekak. Jadi kita kena elak daripada menghidu wap atau asap dia. Bahan kimia ni contohnya seperti amonia, klorin, kloroform. Okey, faham Okey, kita pergi kepada gambar rajah yang seterusnya. Gambar rajah yang seterusnya ialah, ini adalah simbol mengenai bahan radioaktif. Okey, saya nak beritahu kamu, bahan radioaktif ini mengeluarkan sinaran radioaktif yang dapat menyebabkan kanser. Jadi sangat bahaya ya kepada kita. Antara simbol ni dia terdapat kepada bahan seperti uranium dan juga thorium. Dia ada 3. Dan dia ada satu bentuk bulat di tengah. Okey, dapat ya? Dapat. Okey. Seterusnya kita tengok kepada simbol-simbol bahan menghakis. Okey, gambar ni cikgu sediakan besar sikit dan cikgu ada sediakan petunjuk untuk kamu merasainya. Okey, bahan kimia menghakis ni ialah dia bersifat menghakis. Kamu jangan sentuh bahan ni sebab dia akan meracunkan kulit. Kalau kita kena kulit, cepat-cepat cuci dengan air yang banyak. Contohnya asid, alkali pekat, hidrogen peroksida, asid hidroklorik pekat dan juga natrium hidroksida. Kalau kita kena tangan, dia akan menghakis. Okey, cikgu guna tali untuk bika. Cikgu gunakan kertas pasir untuk tangan ataupun mewakili kulit. Cikgu guna magnet untuk bahan-bahan yang menghakis lah, macam cikgu sebut tadi, hidrogen peroksida, asid hidroklorik pekat, natrium hidroksida. Okey, dan ni cikgu tunjuk, cikgu pakai tali. Masa kita nak tunjuk yang tangan kamu tu akan terhakis. Faham tak? Ada apa-apa yang tak faham tak setakat ni? Faham cikgu? Faham Tak apa, kalau kamu tak ingat tak apa, slow-slow nanti kita ni balik. Dah habis belum? Dah. Dah, okey. Seterusnya kita akan pergi tengok kita akan pergi ke simbol bahan beracun. Okey. Bahan kimia ini, kalau kamu pegang simbol ni pada botol, bahan kimia ini beracun ataupun toksik. Jadi kamu jangan makan, minum, hidu dan rasa bahan ni. Contohnya seperti merkuri dan juga klorin. Okey, selain tu dalam plumbum, sodium cyanide dan juga hidrogen sulfida. Dia bentuk macam tengkorak. Dekat tepi ni bentuk macam tulang. Okey, dapat ya? Okey. Seterusnya kita pergi kepada simbol bahan mudah meletup. Okey, cuba kamu sentuh macam mana bentuk simbol tu. Mudah meletup.
Okey, selalunya simbolnya ada dekat bahan kimia yang mudah meletup. Bahan ni kita memang, sebelum kita nak guna bahan ni, kita memang kena baca dulu langkah-langkah penggunaan dia dengan cermat. Okey, contohnya adalah seperti di gas hidrogen dan gas butana. Dekat natrium, kalium pun juga bahan mudah meletup. Okey? Okey, seterusnya ini adalah simbol bagi bahan mudah terbakar. Dia bentuk macam Dia bentuk apa cikgu? Bentuk macam api. Oh, okey. Okey, jadi bahan ni dia mudah menguap dan terbakar. Jadi kalau kita pegang botol simbol ni, kita jauhkan daripada sumber api ataupun haba. Dan gunakan bahan ni dengan cermat juga. Contoh bahan-bahan simbol yang ada pada botol bahan ialah seperti fosfor putih, kuning fosforus, petrol, minyak tanah dan juga etanol. Oh, okey. Okey. Ada kamu yang kamu tak faham atau kamu nak sentuh lagi? Saya tak faham yang satu tu cikgu, yang banyak petunjuk tu. Bahan menghakis. Saya tak dapat lagi semua. Okey, tak apa, cikgu bagi kamu sentuh lagi sekali. Okey, itu bentuk apa sulfur? Pika ke? Macam tabung uji tadi saya baca. Okey, tabung uji. Dalam ni cecair kan doktor kan? Ya doktor. Ya Saiful. Maaf. Saya doktor pula. Maaf cikgu tersasar. Okey, bahan dalam tu yang ada ni ialah hidrogen peroksida, asid hidroklorik pekat, natrium hidroksida. Oh, okey, saya faham dah cikgu. Okey, dah faham Okey, sekejap lagi cikgu akan bagi kamu lembaran kerja untuk simbol-simbol amaran ni, okey? Okey. Okey, terima kasih cikgu ucapkan kepada semua sebab kamu dah berjaya siapkan lembaran kerja yang cikgu berikan. Okey, nampaknya kita dah sampai dekat penghujung kelas, dah nak masuk kelas. Lepas ni waktu apa? Matematik. Matematik, okey. Jadi sebelum tu cikgu nak ambil masa kamu sikit. Kita nak bincang balik apa yang kita belajar hari ni ialah mengenai simbol-simbol amaran. Ada berapa kelas simbol-simbol amaran semua? Ada 6. Ya, betul. Pandai Saiful, ada 6. Okey, yang pertama kita ada bahan merensa, kita ada bahan radioaktif, kita ada bahan menghakis. Kita ada bahan beracun, mudah meletup dan juga bahan mudah terbakar. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Sihat ke hari ini? Okey, sihat. Okey, bagus. Okey, baiklah. Jadi hari ini cikgu akan mengajar anda semua tentang subjek sains, iaitu topiknya adalah kaedah saintifik 1.3, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Sebelum tu cikgu nak refresh balik apa yang cikgu mengajar yang lepas. Okey, kamu semua ingat tak apa itu km, m dan juga dm dan mm? Cikgu pernah mengajar anda semua tentang singkatan-singkatan bagi km. Okey, siapa yang tahu? Siapa ingat singkatan bagi km? Okey, cikgu refresh balik. Singkatan bagi km adalah kilometer. Dan singkatan untuk m, okey, apa itu singkatan untuk m? Singkatan untuk m adalah untuk meter. Okey, singkatan untuk mm? Okey, singkatan untuk mm adalah untuk mililiter. Okey, ada satu lagi
Desimeter. Okey, ada satu lagi. Satu lagi. Siapa boleh jawab? Satu lagi. Apa kuantiti unit asas? Satu lagi. cm. cm. Okey, cm stand for Sentimeter. sentimeter. Okey, pandai. Okey. Kita nak guna singkatan-singkatan ini supaya mudah untuk kita bina formula. Okey, jadi itulah topik yang akan kita belajar hari ini, iaitu kuantiti fizik dan unitnya. Okey, kita nak belajar tentang pertukaran unit kuantiti asas. Okey, kilometer kepada meter, apa yang formula yang perlu kita gunakan. Meter kepada desimeter, apa yang kita perlu tukar. Okey, jadi kita nak tahu apa yang perlu kita gunakan untuk menukarkan desimeter kepada sentimeter, dan apa yang kita guna untuk tukarkan sentimeter kepada milimeter. Begitu juga dengan sebaliknya, bagaimana untuk kita tukar milimeter kepada sentimeter, dan bagaimana untuk kita tukar sentimeter kepada desimeter, dan desimeter kepada meter, dan meter kepada kilometer. Jadi simple, cikgu telah melakukan atau buat bahan bantu mengajar tentang formula pertukaran unit kuantiti asas. Jadi pertukaran unit kuantiti asas ni terbahagi kepada 3, iaitu jisim, panjang dan juga masa. Jadi hari ini cikgu akan kenalkan kepada anda semua tentang jisim dan panjang sahaja. Jadi masa kita akan belajar pada masa akan datang. Jadi hari ini cikgu akan kenalkan kepada anda tentang formula jisim dan juga panjang. Okey. Okey. Jadi inilah dia bahan bantu mengajar yang cikgu bagi tahu tadi, iaitu gambar rajah timbul. Ini merupakan formula bagi pertukaran kuantiti unit asas. Dan untuk yang pertama, cikgu akan mengajar tentang formula unit pertukaran asas bagi jisim. Okey, baiklah. Murid-murid, anda sudah dapat satu surat. Okey. Cuba anda rasa tulisan yang timbul di atas. Okey, apa perkataan yang ditulis? Ini adalah J. Ini adalah I. Ini adalah S, I dan M. Jadi jisim. Okey, cuba anda rasa. Okey, kalau murid-murid dapat rasa, ada pelbagai tekstur dan bentuk di atas kertas ini. Ada yang licin, ada yang keras, dan ada yang kasar dan berbulu. Okey. Yang pertama, okey. Dari kiri, okey, cuba rasa apa perkataan yang ditimbulkan? K dan juga M. K dan M stand for apa? Cikgu bagi tahu tadi. Kilometer. Stand for kilometer. Sekarang kita nak tukarkan kilometer kepada meter. Okey, bagaimana? km. Okey, murid-murid dapat rasa tak bahagian kasar dan juga yang bahagian yang berbulu-bulu kasar? Dapat, cikgu. Cuba ikut laluan tali yang dipegang. Okey, itu adalah apa simbol bagi tali tu? Okey, cuba Pertukaran. pergi kepada petunjuk di bawah. Cari perkataan timbul yang bertuliskan petunjuk. Cuba rasa. Okey. Petunjuk. Okey, dah rasa tekstur tadi. Murid-murid masih ingat kan tekstur dia? Okey, cuba rasa. Okey, ada tak tekstur yang sama? Ada, cikgu. Okey, so tekstur tadi stand for apa? Anak panah. Okey, jadi kilometer anak panah nak pergi ke mana tu? Okey, jadi kita nak tukar pada meter kan? Okey, pergi balik pada gambar rajah tadi. Rasa lagi kilometer tadi. Okey, pergi
terus kepada, okey, jumpa meter. Okey, semua jumpa meter kan? Jumpa. Okey, jumpa meter. Okey, apa lagi? Anak panah terus ke bawah. Jadi anda boleh dapat rasakan formula. Okey, bentuk gambar rajah itu Bulat. bulat. Jadi kilometer kepada meter dan meter kepada kilometer. Okey, cikgu ada tuliskan. Okey, rasa lagi sebelah kanan. Okey, simbol apa tu? Cuba rasa. Pangkah. Okey, simbol keras. Apa keras? Okey, pergi kepada petunjuk ke bawah lagi. Okey, apa ni? Keras-keras ni apa Keras. petunjuk bagi tekstur ini? Cuba rasa. Itu adalah simbol darab. Okey, pandai. Pergi lagi. Cuba rasa lagi. Apa? Tekstur apa ni? Bulat. Licin, keras. Cuba pergi kepada petunjuk. Cuba cari mana tekstur yang sama. Cikgu. Okey, ini kan. Okey, apa sebelah tadi? Ini simbol bagi satu. Ini simbol bagi nombor. Ini 1, 0, 0, 0. Jadi, pergi balik. Okey. Maksudnya adalah kilometer tukar kepada meter darab 1,000. Okey. Jadi, seterusnya, okey, meter. Ada dua bahagian tadi kan? Okey, meter tukar kepada kilometer berapa? Cuba rasa lagi. Okey, ini tekstur apa? Cuba rasa dan ingat balik. Keras. Tekstur dia ada keras dan ada Licin. Okey, cuba rasa petunjuk di bawah. Ada tak rasa tekstur yang sama? Ada. Okey, ini adalah bahagi. Okey, pergi balik. Bahagi berapa? Tadi tekstur yang sama yang kita jumpa dekat darab. Bahagi 1,000. Okey, jadi kesimpulannya apa? Kilometer nak tukar kepada meter darab 1,000. Meter nak tukar kepada kilometer bahagi 1,000. Okey, pandai. Okey, baiklah. Kalau tadi kita dah melakukan formula jisim, sekarang ni kita pergi kepada formula panjang. Okey. Jadi, kita teruskan. Okey, cuba rasa. Cuba rasa tekstur yang sama je kat atas ni. Cuba rasa dekat atas tu ada yang keras-keras. Okey, sama yang tadi kita dah rasa dekat bahagian jisim. Dah ingat ke apa tadi? Okey, tak ingat Pergi kepada petunjuk ke bawah. Dari bawah lagi rasa mana petunjuk. Okey, petunjuk. Rasa mana tekstur yang sama. Okey, dah jumpa. Okey, apa ni? Ini adalah darab. Okey, sama kan? Okey, cuba rasa tekstur di bawah lagi. Dah sama, yang sama tadi bahagi. Mana cari tekstur bahagi? Ini kan tekstur bahagi, betul tak? Yang ada tengah dia keras dan atasnya licin. Okey. Apa tu? Itu adalah bahagi. Okey. Cuma bezanya kalau ini sama kan macam tadi. Anak panah kan? Okey, itu adalah anak panah. Jadi cuba kita tengok apa yang ada dalam panjang ni. Ini okey, apa ni? Kilometer. Ini meter. Ini apa tadi? Desimeter. Ini cm apa tadi? Sentimeter. Okey, seterusnya apa? Milimeter. Jadi pertukaran formula tadi murid-murid sudah faham kitaran dia. Okey. Jadi kitaran dia sama. Okey, bagaimana untuk kita tukarkan kilometer kepada meter? Okey, dan bagaimana pula meter nak tukar kepada kilometer? Okey, ini adalah bahagi. Apakah ini? Bulatan besar. Stand for what? Okey, cuba cari bahagian petunjuk di bawah. Okey, ini adalah untuk 1,000,000.
Okey, cuba cari ada tak perbezaan tekstur yang tidak sama dengan tadi. Okey, apa ni bulatan kecil ini? Itu adalah manik. Jadi cuba cari apa petunjuk di bawah. Manik stand for satu Kosong. kosong. 10. Okey, jadi ini adalah 10. Jadi kilometer nak tukar kepada meter, darab 10. Meter nak tukar kepada desimeter, darab 10. Begitu juga desimeter nak tukar kepada meter bahagi 10. Okey, seterusnya sentimeter nak tukar kepada desimeter, nak tukar kepada sentimeter, darab 10. Okey. Sentimeter nak tukar kepada milimeter, darab 10. Turun ke bawah anak panah. Okey, milimeter nak tukar kepada sentimeter berapa? Bahagi 10. 10. Sentimeter nak tukar kepada desimeter bahagi 10. Dan sentimeter nak tukar kepada meter bahagi 10 juga. Dan meter nak tukar kepada kilometer bahagi 1000. Okey, cari petunjuk betul ke 1000? Petunjuk. Okey, that's right. 1000. Okey, begitulah formula mudah yang cikgu telah lakukan supaya murid-murid dapat mengingatinya dan ingat rasa tekstur tersebut supaya gambaran ini anda semua boleh gambarkan dengan rasa. Itu saja. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam. Semua sihat hari ni? Sehat. Sihat? Sehat. Okey, minggu lepas Cikgu Farah dah ajar kamu tentang cara nak ukur unit menggunakan kuantiti fizik tu kan. Itu topik 1.3. Jadi minggu ni cikgu nak masuk topik 1.4, iaitu penggunaan alat pengukur. Pengukur. Okey. Ada macam-macam benda yang kita boleh ukur dan macam-macam juga alat pengukur yang disediakan. Tapi cikgu nak ajar dekat sini ada 6 jenis alat pengukur. Yang pertama kita nak ukur jarak, kita nak ukur suhu badan. Suhu badan kita pun boleh diukur. Kita nak ukur berat, maksudnya timbang. Kita boleh timbang berat kita. Lepas tu kita boleh ukur isi padu dalam, maksudnya cair ke, air ke, semua boleh. Okey. Jadi cikgu bagi kamu, cikgu dah sediakan gambar rajah timbul untuk kamu. Jadi kamu boleh rasa macam mana simbol-simbol alat-alat pengukur tu, bentuk dia, fungsi dia. Faham? Boleh ke tak? Boleh. Okey. Tadi cikgu dah bagi tahu kamu semua tentang alat pengukur ni untuk mengukur kan. Maksudnya di sini kita kalau nak mengukur sesuatu tu kita kena gunakan alat pengukur yang betul. Jangan pula kamu nak ukur panjang tapi kamu pergi gunakan suhu. Termometer tu untuk mengukur suhu badan. Okey, sekarang cikgu bagi kamu gambar rajah yang pertama Okey, gambar rajah yang pertama. Cuba rasa. Gambar rajah yang pertama ni adalah pembaris. Kamu boleh baca kat situ. Cikgu ada labelkan setiap benda tu semua. Kita ada ukuran. Dia ada keliling pembaris tu, kamu tengok berbentuk pembaris tu. Kamu rasa bentuk pembaris tu. Kamu rasa juga ukuran-ukuran dia. Kalau pembaris yang selalu kita gunakan ni selalunya 0.5. Dia punya jarak
sentimeter. Kita menggunakan unit sentimeter. Dapat? Dapat. Okey, baiklah. Cikgu akan bagi gambar rajah yang seterusnya. Gambar rajah yang seterusnya adalah penimbang. Cuba rasa. Penimbang. Penimbang ni bukan penimbang yang kita nak timbang berat badan kita tu. Ini untuk kita timbang dalam kuantiti yang kecil. Macam timbang bola ke, timbang kotak pensel ke, kita boleh ukur. Cuba rasa dekat atas dia tu. Dekat atas. Dekat atas ni yang tu adalah tempat kita meletakkan barang. Untuk kita ukur dia punya berat dia kan, jisim dia tu. Faham kan? Dia ada meter dekat situ. Boleh tunjuk berapa. Dia setiap tu, setiap jarak ukuran dia adalah 1 kilogram. Cuba. Ini meter cikgu. Ya, itu jarum. Jarum untuk mengukur. Maksudnya dia pergi ke berapa jarak dia tu kan. Baiklah. Faham? Dapat? Faham. Dapat? Okey, seterusnya cikgu akan tukar gambar rajah. Gambar rajah yang seterusnya mana? Okey, yang pertama tadi cikgu cakap mengukur jarak, mengukur panjang kan, menggunakan pembaris. Yang kedua tadi cikgu cakap alat tadi penimbang untuk mengukur jisim. Sekarang cikgu nak bagi alat pengukur masa pula. Pengukur masa. Selalu masa orang ukur kenapa? Tak tahu kan? Ni cikgu nak tunjuk kepada kamu. Alat untuk mengukur masa. Cuba sentuh. Faham ke tak? Tak faham? Jam randik. Ya, jam randik. Jam randik ni dia ada unit dia adalah saat. Dia boleh masuk minit, jam, hari, bulan dan juga tahun. Jarak selalunya dalam jam randik tu anggaran dia tempoh dia punya tepat dia 0.1 saat dia boleh kesan. Dia boleh kalau selalunya jam randik ni orang guna waktu pertandingan lumba lari ke, pertandingan apa-apa untuk mengukur masa. Maksudnya macam pertandingan tu memerlukan tempoh 5 minit. So kita menggunakan jam randik ni untuk mengukur waktu tu. Faham? Faham. Okey, seterusnya gambar rajah seterusnya adalah termometer. Termometer ni adalah alat untuk kita mengukur suhu badan kita. Bukan kata suhu badan sahaja, kita boleh ukur segala suhu. Maksudnya dalam kita nak ukur suhu air panas tu, kita rendamkan je termometer ni. Kalau untuk mengukur suhu badan, dia boleh letak di dalam, dia ada banyak jenis alat termometer ni. Untuk cek suhu badan, kita letakkan di telinga, lubang telinga. Kalau untuk ukur suhu air ke apa ke, kita rendam je. Nanti dia ada meter. Cuba kamu sentuh. Ada tak meter? Meter bacaan tu nanti dia akan naik situ. Berapa suhu yang dia dapat kesan. Di hujung termometer tu adalah tempat untuk kita letak termometer ni dekat objek yang kita nak ukur suhu tu. Yang ini ke doktor? Ya, betul. Okey, yang lain tu badan je. Dia yang penting tempat hujung dia depan tu dan juga meter dia tu. Okey. Seterusnya saya nak bagi gambar rajah untuk mengukur elektrik. Maafkan saya, arus elektrik. Okey, arus elektrik ni saya tunjukkan alat untuk mengukur arus elektrik adalah ammeter. Ammeter ni selalunya nak gunakan untuk ukur arus elektrik dalam sesuatu litar. Maksudnya bukan litar lumba tu. Ini litar elektrik. Okey, kalau kamu dapat lihat, cuba sentuh. Dalam tu ada
Skrin, yang kamu sentuh tu skrin. Dalam skrin tu ada meter. Meter ukuran, maksudnya voltan dia, yang berapa volt semua tu kan. Ada juga kalau kamu sentuh sini. Sini. Bukan sini. Okey, kalau kamu sentuh sini, yang tu adalah tuas. Tuas tu untuk kamu maksudnya adjust. Untuk kamu adjust dia punya bacaan. Berapa permulaan dia apa semua tu. Yang di bawah, cuba kamu sentuh bawah tu. Bawah tu pun tombol peralasan sifar. Maksudnya kalau kita dah habis bacaan dia, kita nak sifarkan balik dia punya bacaan, kita boleh gunakan tuas tu, tombol tu. Okey. Dapat tak? Dapat. Baiklah. Okey, untuk gambar rajah yang terakhir, cikgu bagi tahu untuk mengukur isi padu air. Isi padu air maksudnya air pun kita boleh ukur. Dia punya tahap isi padu dia. Berapa jumlah air, berapa liter air yang kita nak pakai. So ini alat yang sebetulnya untuk kita gunakan adalah isi padu air ni menggunakan silinder penyukat. Cuba kamu sentuh dekat silinder tu berbentuk, dia panjang, tinggi kan. Okey, dia terdapat dekat kaca silinder tu ada bacaan ukuran. Maksudnya dia ukur juga pakai cm juga. Dia ukur pakai cm. Dapat tak sentuh? Dapat. Kalau kita tuang air dalam silinder tu, lepas tu kita tengok bacaan dia berapa dalam tu. Okey. Faham? Jelas? Faham, cikgu jelas. Okey. Murid-murid semua, jelas tak apa yang cikgu ajar tadi? Jelas. Lepas ni kamu semua dah tahu kan macam mana kamu semua nak mengukur menggunakan alat pengukur yang betul. Sebab cikgu dah ajar lah. Jadi tak ada alasan untuk kamu mengukur dengan menggunakan alat pengukur yang betul. Faham? Okey, baiklah. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.